warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kelas salam kita yang terakhir. Saya akan ajarkan kamu buat jumlah mufidah, iaitu ayat yang lengkap berdasarkan khawalid, fi'il, tambah isim, tambah haraf, tambah isim, tambah isim. Okey, sebelum ni kamu cuma belajar fi'il sampai sini je. So kali ni kita tambah lagi satu isim. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 193 192. Okey, so saya terangkan dulu. Kita tengok dulu contoh yang atas ni. Okey. Okey, so yang pertama, okey, fi'il ni saya rasa kamu dah ingat, fi'il ni adalah kata nama. Okey, kata nama ada 3, fi'il madhi, mudhari' dengan amal. Tapi untuk buat ayat kali ni, saya galakkan kamu guna madhi ataupun mudhari' sahaja. Kemudian isim, kata nama. Okey, ingat kata nama. Nama benda, nama tempat, binatang, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey, semua boleh. Okey, kemudian ni haraf kata sendi. Okey, min, ila, an, ala, semua. Kemudian isim, kata nama lagi dan kata nama. Okey, bezanya dengan yang sebelum ni kita belajar. Okey, kamu hanya belajar sampai sini saja. Okey, sampai sini. Okey, kita tengok contoh ayat yang dibagi ni. Yazhabu, pergi Muhammad ke sekolah. Ini yang biasa kamu belajar sebelum ni. Sampai sini je saya ajar kan. Contoh ataupun pergi Muhammad ke pasar. Okay, kalau ni kita tambah satu, dia tak susah pun sebenarnya. Cuma kamu kena fikir apa yang kamu kena isim lagi satu ni adalah isim yang menerangkan isim ini. Okay, so isim terakhir, isim yang menerangkan isim yang kedua terakhir. Contohnya, dia bagi kamu kat sini, pergi Muhammad ke sekolah menengah. Okay. Jadi, saya tukar contoh nak bagi kamu nampak sikit. Pergi, yazhabu Muhammad ila markas at-tijari. Kita dah pernah belajar kan? So, pergi Muhammad ke pusat. So, isi yang terakhir ni, pusat apa? Pusat membeli belah. Okay, dapat? Okay. Kemudian, lagi satu jangan lupa. Okay, fi'il. Isim yang kedua ni adalah pembuatnya. Kita ada perbuatan, kita mesti ada siapa yang buat perbuatan tu. Okay, so ingat, nak buat ayat ni, fi'il yang pertama perbuatan, isim yang kedua siapa yang buat, kemudian haraf kata sendi, kemudian isim yang kedua terakhir ini apa bendanya. Dan yang terakhir ni dia menerangkan isim yang last ni. Okay, dia bagi kat sini. Okay, nampak ni. Kemudian saya nak kamu jangan lupa, pembuatnya di sini, siapa yang buat perbuatan tu, mestilah berbaris dhammah ataupun dhammatain. Kemudian ingat, selepas harfun mesti berbaris bawah. Madrasati as-sanawiyati. Tengok daripada madrasatu, bila dia duduk selepas ila, dia akan jadi baris bawah. Okey, jangan salah. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, so yazanu al-walidu ala mauti al-ibni. Yazanu fi'il mudhari'. Bersedih bapa. Okey. Bersedih. Jadi saya kata perbuatannya adalah bersedih. Isim yang kedua adalah siapa yang sedih. Okey, dia bagi kat sini al-walidu bapa. So mesti ingat walidu ini mesti baris dhammah. Kemudian apa kata seninya? Apa harafnya? Ala, atas. Okey. Kemudian bersedih di atas apa? Mauti, kematian. Mauti mesti baris bawah. Okey. Sebab dia selepas haraf, kemudian kita tambah sikit. Kematian siapa? Okey, so dia bagi kat sini kematian anak mautil ibni. Okey, contoh yang kedua. Okey. Asra'a. Fi'ilnya adalah asra'a, bersegera. Isim yang kedua adalah manusia. Macam saya kata, bila ada perbuatan, siapa yang buat? Okey, di sini perbuatannya adalah bersegera. Siapa yang bersegera? An-nasu. Okey, fi'il isim ni adalah an-nasu, mesti baris dhammah. Kemudian haraf fi, bersegera manusia dalam bersegera apa? Tajhizi, pengurusan. Okey, isim yang terakhir pengurusan apa? Janazati, pengurusan jenazah. Okey. Lagi satu saya lupa beritahu kamu. Okey. Saya galakkan kamu buat isim yang
Dua isim yang terakhir ni, yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Okey. Yang atas ni memang ada alif lam tapi panjang sikit ceritanya kalau saya nak cerita pada kamu. So saya galakkan kamu buat macam ni. Okey, dua isim yang terakhir ni, yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Sama juga macam ni, tengok. Isim yang selepas harfun ni, yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Okey, contoh yang ketiga. Yufaru. Okey, digali. Apa yang digali? Kubur. Digali kubur. Harafnya mana? Ini. Li. Untuk. Untuk. Okey. Okey, ni. Ni, li, untuk. Itu haraf. Ikhraj. Isimnya adalah ikhraj. Pengeluaran. At-turabi. Tanah. Okey. Okey, yang ni tak ada. Isimnya tak ada orang. Okey, sebab dia gunakan ayat yufaru. Digali. Okey. Boleh juga kita tukar contoh. Dimakan makanan untuk. Okey. Penambahan. Khasiat. Macam itulah. Boleh juga. Ataupun. Diulang kaji pelajaran untuk kecemerlangan akademik. Yang itu boleh. Tak ada orang yang buat. Okay, boleh juga. Okay, kemudian ayat yang ke-4. Yudja'u. Yudja'u ni maksudnya mengiring. Mengiringkan mayat kalau kita nak ke bumi kan kita mengiringkan dia kan. Mengiring di bahagian kanan kan. Okay, so mengiring, diiringkan. Yudja'u ni diiringkan. Diiringkan. Okay, apa yang diiringkan? Mayat. Okay, so mesti pada dhammah. Okay, fi ni di mana? Dalam. Isim. Mesti baris bawah sebab dia selepas harfun. Dalam apa? Dalam lahad. Baris bawah juga. Okay, ingat isim yang pertama ni tak ada alif lam. Yang kedua ni ada alif lam. Okay, kemudian contoh yang kelima. Apa fi'ilnya? Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah ijtama'a. Berkumpul. Okay. Kemudian isim yang kedua saya kata siapa yang buat. Okay. Siapa yang berkumpul? An-nasu, manusia. Ingat mesti baris dhammah kalau kamu nak letak baris. Tapi selamatnya jangan letak baris. Kemudian harfun. Fi, di. Berkumpulnya manusia. Di. Kemudian yang terakhir isim-isim. Di mana? Makhbarati. Makhbarati ni adalah kubur. Okay, so selepas haraf mesti baris bawah. Di kubur. Okay, kita kena fikir kubur apa? Okay, so dia bagi tahu al-kharyati. Kubur kampung. Kharyati pun mesti baris bawah. Selepas haraf mesti baris bawah. Okay, so dua isim yang terakhir. Yang pertama tak perlu alif lam. Yang kedua perlu alif lam. Jelas sekali. Okay, ingat fi'ilnya perbuatan adalah yahtaju. Yahtaju ni maksudnya memerlukan. Ada fi'il mesti ada orangnya ataupun bendanya. Okay. Kemudian apa orangnya, apa bendanya. Okay. Memerlukan. Siapa yang memerlukan? Okay. Isimnya siapa ataupun apa. Mayat. Mesti pada dhammah. Harafnya adalah ilah. Memerlukan mayat kepada. Okay. So du'ai. Mesti pada bawah du'ai selepas haraf. Okay, so tak perlu alif lam yang pertama ini. Doa siapa? Al-abna'i. So isim yang terakhir perlu ada alif lam. Okay, masih lagi baris bawah. Okay, so saya ulang. Ayat fi'il, isim, haraf tambah isim. So yang pertama ini perbuatan. Yang kedua ini mesti siapa ataupun apa. Contohnya, membaca. Siapa yang membaca? Kakak. Ataupun perbuatannya adalah dibaca. Dibaca apa? Dibaca buku. Di perpustakaan sekolah. Okey. Okey, jadi yang pertama ni perbuatan. Yang kedua ni siapa yang buat ataupun apa benda. Okey, kalau kamu nak buat membaca, siapa yang membaca? Membaca buku. Kalau kamu nak buat dibaca, apa yang dia baca? Dibaca majalah. Okey. Soal harfu ini kata sendi. Contohnya. Min. Ila. An. Ala. Okay, tengok balik nota yang saya bagi kata sendi. Kemudian yang kedua terakhir ni. Kata nama. Okay, so ingat dua kata nama yang terakhir ini mesti berbaris bawah. Boleh kamu nak letakkan alif lam pada kedua-duanya. Ataupun yang diajar kat kamu kat bawah ni.
hanya satu sahaja yang ada alif lam, iaitu perkataan ini belakang. Saya galakkan kamu buat macam ni ya. Yang pertama ni tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Okey. So kena fikirlah apa benda. Okey, contohnya menjawab Muhammad dalam peperiksaan. Peperiksaan apa? Peperiksaan sekolah. Ataupun menjawab Muhammad dalam ujian. Kamu kena fikir ujian apa? Ujian lisan. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak faham boleh tanya saya. Okey, Assalamualaikum.